Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So ini adalah video yang kedua saya upload dekat my YouTube channel. So kalau korang belum tengok lagi my very first video, please go to my playlist on my YouTube channel. You guys can find the first video that I uploaded I think 3 weeks ago. So please go to that video first before you guys watch this video. Okay, before that, let me introduce myself first. My name is Nicholas Anak Alfred Dream. You guys can call me as Nicholas or Nick, but usually my close friend and my family, they will call me as Nick. So I prefer you guys calling me as Nick. Alright, so right now you are watching Nick's channel. Okay, before you guys watch my video further, please subscribe to my channel, because by doing that you will get alert notification if I release a new video in the future. Okay, untuk video kali ini, apa yang saya nak buat adalah untuk buat unboxing video of my very first reptile. So ini saya sangat excited. Haiwan tu saya dah dapat dah. So saya nak tunjukkan kepada korang lah apa reptile yang saya dapat untuk diri saya sendiri. So make sure you guys stay tuned and watch my video. Untuk video kali ini, apa yang saya nak buat adalah untuk tunjuk korang my very first reptile. So untuk pengetahuan korang, saya tak pernah jaga ataupun bela mana-mana reptile sebelum ni. So ini adalah my very first reptile. So kalau korang tahu apa reptile yang saya dapat untuk diri saya sendiri, make sure you guys stay tuned and watch my video. Okay, dalam video ni juga saya akan tunjukkan cara penjagaan ataupun care guide untuk haiwan yang saya jaga ini. So dalam video ni juga saya akan bagi tahu lah cara penjagaan seperti dia punya humidity, cahaya dia macam mana, makanan dia macam mana. So sebelum saya dapat reptile ni, saya buat banyak research. Sebab saya tak nak nanti bila tiba-tiba haiwan tu datang kepada saya, ini sakit ataupun mati tiba-tiba kan, sebab saya tak tahu cara penjagaan dia. So, kalau korang nak ada reptile sendiri, make sure you do your own research terlebih dahulu. Sebab kalau korang tak buat research terlebih dahulu, nanti apa-apa terjadi dekat haiwan tu, sebab korang tak tahu cara penjagaan dia, dia akan jadi sakit ataupun mati dengan tiba-tiba. So benda tu kita tak nak. Make sure you guys do a lot of research, because cara penjagaan dia sangat-sangatlah berbeza dengan cara nak jaga kucing dengan anjing. So ini totally different. So make sure you do your own research, because melalui itu korang tahulah cara nak buat pencahayaan dia macam mana, humidity dia macam mana, makanan dia apa, enclosure dia size apa. So benda-benda macam itu sangat penting, sebab kita tak nak nanti kita bagi salah, especially salah setup pada diorang, salah environment pada diorang. Sebab certain reptile have certain environment that they can live in. Saya sangat excited nak tunjuk korang my very first reptile, tapi korang tunggu dulu kalau korang nak tengok. Okay, dalam dunia haiwan eksotik ni, actually saya masih beginner level, sebab saya tak pernah jaga mana-mana reptile sebelum ni. So this is my very first reptile. Dekat dalam dunia haiwan eksotik ni juga, actually ini ada pelbagai level lah, tak salah saya. Macam beginner level, intermediate level, pro ataupun master level. So bagi saya masih beginner level. Saya tak rasa yang saya akan sampai dekat pro ataupun master level, sebab bahagian tu memang expert pasal haiwan eksotik ni, especially penjagaan haiwan-haiwan yang berbahaya seperti buaya ataupun ular berbisa. So kalau korang nak tahu macam mana level ni, make sure korang tengok lah dekat YouTube channel. Dekat sana ada banyak YouTuber yang cakap berkenaan dengan haiwan eksotik. Bagi korang yang nak jaga haiwan eksotik and then baru first time nak jaga haiwan eksotik, make sure you guys do your own proper research. Sebab korang tahu korang dekat level yang mana, beginner level ataupun intermediate level. Macam saya ni, of course for sure, sebab saya tak tahu apa-apa pasal dunia reptile ni, saya dekat beginner level. So bila korang nak cari haiwan ataupun reptile yang korang nak, make sure korang tahu reptile tu sesuai tak untuk beginner level. Sebab nanti kalau korang beli reptile, tiba-tiba reptile tu dekat bahagian intermediate level, tapi korang tak tahu sangat penjagaan dia, dia sangat tak mengesabah lah, sebab nanti akan menyebabkan reptile tu sakit ataupun mati. So make sure you guys do your own proper research, sebab dari situ korang tahu apa reptile yang sesuai untuk beginner level. Tapi kalau korang ada rasa berminat jaga haiwan macam intermediate level seperti tengku ataupun ada lagi lah macam-macam jenis, korang boleh tengok sendiri. Korang make sure korang buat research betul-betul, sebab mungkin korang tak ada banyak pengalaman, sebab ini adalah first time, tapi korang nak sangat haiwan tu, tapi haiwan tu dekat intermediate level. Make sure you do your own proper research. Macam ada salah satu reptile yang dekat bahagian intermediate, boleh jadi intermediate, boleh juga jadi beginner level, itu crossfin. Kalau korang tak tahu penjagaan dia betul-betul,
percaya ianya akan jadi intermediate level. So kalau korang tahu, korang buat banyak research, ianya boleh jadi beginner level. So situ memainkan peranan. Sebab tu saya kata make sure you best do your own research. Sebab dari situ korang boleh tahu cara penjagaan yang sesuai. Okey, macam mana saya berminat nak jaga reptile ni? Ini semuanya gara-gara masa saya dekat KP. Sebab saya tak tahu apa saya nak buat. So saya tengok banyak video. So tiba-tiba ada satu video berkenaan reptile, penjagaan reptile. Ada YouTuber lah yang jaga reptile ni. Saya tengok video ni. So start daripada situ, I think saya tengok dekat Instagram, ini iguana tak salah saya. So saya tengok iguana tu cantik sangat. So saya pun rasa nak jaga benda tu. Tapi saya buat research terlebih dahulu. Iguana ni memang bukan level untuk beginner level. Ini sangat sesuai untuk intermediate level ataupun dekat intermediate level. So untuk saya memang tak sesuai. So sejak dari situ saya buat research saya sendiri, apa haiwan sesuai untuk beginner level. So ini semua salah PKP PKP time MCO ni, alright? Okay, jom kita tengok kita punya saya punya reptile, alright? Okay guys, ini saya dah dapat reptile yang saya nak. So kita buat unboxing video, alright? Okay, actually untuk reptile ni saya dah dapat apa guys actually. Saya dah buat, dah buka dah box dia. Sepatutnya saya buka proper boxing lah actually. Tapi sebab saya tak sabar, so saya buka haiwan tu sebab saya tak nak apa-apa terjadi kan. Okay, sebab saya perlu check dia punya condition macam mana. So masa saya beli reptile ni, ianya dekat dalam kotak tu ada kertas apa semua lah. Saya dah buka dengan terlebih dahulu, saya tengok kondisi dia macam mana, okey ke tak. So make sure bila korang dapat reptile tu, make sure korang check dia punya condition macam mana. Kalau ada apa-apa yang rasa masalah dengan reptile tu, make sure you guys inform the seller, alright? Okey, ini adalah haiwan yang saya nak tunjukkan kepada korang. Okey, kita buka. Okey, masa saya dapat ni, actually saya dapat ni sebulan lebih actually. So saya dah jaga dia selama sebulan. So saya nak tunjukkan kepada korang apa haiwan yang saya dapatkan untuk saya. Oh my god, this is so freaking cool. So, okay, korang dapat tengok tak? Ini adalah crested gecko. Kalau korang tahu crested gecko. So, haiwan ni sangat sesuai untuk beginner level. So, kalau korang check, kalau korang tengok dengan lebih dekat, nanti saya akan tunjukkan dengan lebih dekat. Dia sangat-sangat cantik. And then dia punya morph ni adalah special Harlequin morph. Sangat sesuai untuk beginner level. Okay. Oh my god. Okay, ini adalah crested gecko. Kalau korang tengok dengan lebih dekat, actually dia sangat cantik. Dia ada berbagai jenis morph actually. Yang ni saya dapatkan special Harlequin morph. Alright, morph ni actually macam mana nak katakan, ini adalah corak-corak yang terdapat pada sesuatu reptile. Ini ada berbagai jenis corak, so kita panggil itu sebagai morph. Right? Okay. Ini sangat sesuai untuk beginner level. So korang perlu make sure korang cari apa yang sesuai dengan beginner level. So kalau korang tengok dekat belakang dia, ini ada corak yang sangat cantik. Alright. Video ni saya ambil masa saya mula-mula dapat crested gecko ni. So kalau tengok daripada video ni, ianya masih newborn baby. Sekarang umur dia dah lebih sebulan macam tu lah dalam jagaan saya. Okey, satu lagi benda yang saya nak bagi tahu adalah bila korang beli haiwan eksotik, mana-mana haiwan eksotik, make sure lah korang check sama ada haiwan eksotik tu memerlukan lesen ataupun tidak. So kalau korang didapati menjaga haiwan yang memerlukan lesen tetapi korang tak ada lesen, korang boleh ditangkap ataupun disaman dan dibayar saman. Mana-manalah ikut undang-undang Malaysia atau Pendapatan Penghijratan. So bila korang nak cari haiwan eksotik, korang pun tanya seller tu, tanya sama ada haiwan ni memerlukan lesen ataupun tidak. So kalau memerlukan lesen, korang pun tanya seller tu sama ada dia orang provide ke tidak lesen tu. Kalau tidak, korang perlu apply sendiri dekat Jabatan Penghijratan dengan bawa resit haiwan eksotik yang korang beli tu dan bagi kepada Jabatan Penghijratan. Okey, korang juga perlu tahu bila korang haiwan memerlukan lesen, maksudnya ini perlu diperbarui setiap tahun. Maksudnya korang bukan saja beli haiwan tu dapat lesen terus macam tu saja.
Maksudnya bila setiap tahun, tak salah saya setiap tahun perlu renew license tu, perlu apply dekat Jabatan Penyidikan untuk renew license tu. Kalau seller boleh providekan license tu renew setiap tahun, so no problem. Tapi kalau diorang tak dapat providekan, so make sure you guys go to Jabatan Penyidikan, kat situ korang boleh renew license tu. Tak salah saya, korang perlu bayar berbelas ataupun bawah RM10 kot. Tak salah saya lah. Korang perlu cari info tu sendiri sebab itu saya dah lama macam itu, so saya tak ingat sangat. Macam crested gecko ni, ianya tak memerlukan license, so sangat memudahkan saya. Tak salah saya, haiwan yang memerlukan license adalah seperti iguana, sulcata, apa lagi ball python, itu macam itu yang saya tahulah. So kalau korang nak berminat nak jaga haiwan macam tu, make sure korang apply untuk license tu ataupun tanya saya tu sama ada license diprovidekan ataupun tidak. So macam saya nak cari haiwan yang tak ada license sebab memudahkan saya, so saya cari yang ni lah, crested gecko. So ada juga yang macam-macam jenis haiwan yang tak memerlukan license. Korang perlu cari sendiri lah, macam cockskin, ada juga gecko jenis lain iaitu leopard gecko ataupun corn snake, king snake. So benda tu tak memerlukan license. Alright. Okey, saya nak cerita sedikit sebanyak berkenaan dengan crested gecko ni, asal usul dia dari mana, dia punya karakteristik macam mana. Okey, untuk crested gecko ni, orang ingatkan dulu ianya dah pupus, tapi ianya dijumpai balik pada tahun 1994, tak salah saya lah. Bagi tahu saya lah kalau saya bagi tahu tahun yang salah. Okey, lepas tu ia menjadi haiwan yang sangat popular dalam dunia eksotik. Okey, dia punya kebesaran untuk crested gecko ni, dia punya saiz bila dia dewasa lebih kurang dalam 7 hingga 9 inci. So depending dengan diet yang korang bagi kat dia. Kalau korang bagi diet yang bagus, dia orang mungkin boleh pergi kepada 9 inci. So kalau korang tak bagi makanan diet yang tak bagus, maybe akan below dan maybe akan dalam 7 macam tu lah. So make sure you give proper diet lah. Asal usul ataupun lokaliti crested gecko ni, ini tak salah saya dijumpai dekat New Caledonian, Australia. So dia punya jangka hayat hidup selalunya lebih kurang 10 hingga 20 tahun itu dalam captive breed. Maksudnya kita jaga, manusia jaga dalam kondisi yang terjaga. So kalau ini dijumpai dekat liar, usually ini takkan hidup lama, lebih kurang 10 hingga 13 tahun macam tu. Disebabkan dekat liar diorang ada banyak parasite. So make sure bila korang cari crested gecko, make sure ini captive breed. Sebab kita nak mengurangkan parasite dalam pada crested gecko tu. Sebab kalau captive breed, kita dapat control lah environment tu. Okey, untuk karakteristik crested gecko ni, ianya sangat docile. So maksudnya senang untuk dijaga, very submissive. So kalau korang prefer haiwan eksotik yang senang nak dipegang, korang boleh beli ni actually. Sebab ini sangat senang untuk dihandle, tapi saya tak rekomenkan korang untuk selalu pegang dia sebab ini akan menyebabkan crested gecko ni stress. So kalau boleh korang biarkanlah dekat enclosure diorang tanpa pegang. So mungkin sekali-sekali boleh lah pegang. And then satu lagi, diorang ni tinggal dekat tempat yang tinggi, maksudnya dekat pokok-pokok. Sebab diorang ni, karakter diorang sangat suka lompat. Kalau korang biarkan dia macam ni, kadang-kadang dia akan lompat. Usually kalau dia dah makin besar, dia orang akan lebih gemar untuk lompat. So kalau masih kecil ni, kurang sikit lah korang nak tengok. Satu bahagian lah saya tak berapa suka dengan crested gecko ni, ianya dia punya ekor. So kalau dia orang stres ataupun dalam berbahaya, usually dia orang akan drop their tails. So bila dia orang dah drop dia orang punya ekor, usually tak akan tumbuh kembali. So itu yang something that I don't like about this crested gecko. Tapi usually ada gecko, ada yang boleh tumbuh kembali dia punya ekor, tapi crested gecko tak boleh tumbuh kembali. So salah satu yang boleh tumbuh kembali tak salah saya macam double gecko. Leopard gecko pun tak salah saya boleh tumbuh kembali. So you guys have to do your own research lah. Kalau korang tak suka haiwan yang drop tail tapi tak tumbuh kembali, so korang jangan pilih crested gecko. Crested gecko ni, ini adalah spesies yang aktif pada waktu malam ataupun lebih dikenali sebagai nocturnal. So maksudnya ini aktif pada dekat-dekat malam ataupun tengah malam. So kalau korang nak tengok pergerakan diorang, usually diorang akan aktif pada waktu itulah, macam yang saya bagi tahu tadi. And then diorang juga dikenali sebagai nama lain. So nama lain dia adalah eyelash gecko. So disebabkan kalau korang tengok dengan lebih dekat, mata diorang, bulu mata diorang sangatlah panjang, sangat cantik kalau korang tengok dengan lebih dekat.
So sebab tu ini dikenali sebagai eyelash gecko. Untuk housing of crested gecko ni, iaitu enclosure diorang, usually kalau diorang fully grown akan diletak dalam enclosure size 18 kali 18 kali 24 inci tinggi, iaitu korang boleh jumpa size tu dekat Exoterra brand. Diorang provide macam-macam jenis size enclosure, so korang boleh cari dekat diorang punya website ataupun dekat Shopee ataupun Lazada. Nanti saya akan bagi link lah kalau korang nak cari dia punya enclosure. Dan kalau untuk newborn baby, usually orang akan letak dia dalam size yang kecil macam ni. Disebabkan bila diorang masih kecil, diorang kadang-kadang sangat susah nak cari makanan. So bila korang letak dalam enclosure yang kecil macam ni, diorang akan senang nak jumpa makanan tu. Bila saya dapat crested gecko ni, ini actually masih a newborn baby crested gecko. So apa yang saya buat, saya letakkan ini dalam temporary enclosure ni sebab senang untuk saya monitor keadaan diorang dari segi pemakanan diorang, lepas tu daripada kesihatan diorang sama ada diorang okey ke tidak. Sebab kita nak tahu masa baby ni diorang okey ke tak, senang tak nak cari sumber makanan dengan minuman. Sebab kalau korang letak dekat temporary enclosure kecil macam ni, diorang akan senang untuk cari makanan, sumber makanan dan minuman. So apa yang saya buat, selepas lebih kurang 2 minggu macam tu, baru saya letak dekat diorang punya actual size enclosure. Tapi dekat situ pun actually saya punya size enclosure tak berapa sesuai untuk newborn baby, sebab saya beli enclosure size 18 kali 18 kali 24 inci tinggi, iaitu lebih kurang 20 gallons. Okey, disebabkan saya dah letak crested gecko ni dalam 20 gallons enclosure, sepatutnya untuk size tu ini sesuai untuk fully grown crested gecko. Tapi disebabkan saya tak nak beli enclosure yang banyak daripada 10 kepada 20, ini membazir bagi saya. So apa yang saya buat, bila dia makan apa semua, saya akan spoon feed dia orang. Maksudnya saya akan bagi manually lah, bagi makanan dia orang. Nanti saya akan tunjukkan macam mana saya bagi dia orang makan. Saya buat ni lebih kurang dalam 3 minggu, 4 minggu macam tu, sebab saya nak ensure dia orang makan dengan betul. Sebab kalau dia orang masih newborn baby, kadang-kadang dia orang susah nak cari sumber makanan, itu yang pasti. So bila saya buat macam tu, ini senang untuk dia orang makan. Dan bila saya dah rasa dia orang boleh makan sendiri, saya akan letak bekas makanan. Bila korang buat enclosure untuk crested gecko ni, make sure korang letak banyak kayu dengan branches, lepas tu letak tumbuhan dekat situ. Sebab diorang suka environment yang macam tu, sebab diorang punya karakteristik adalah suka melompat. So bila ada sumber-sumber kayu macam tu, ini akan memudahkan diorang untuk memanjat, kadang-kadang melompat dari satu bahagian ke satu bahagian. Sebab korang nak make sure enclosure tu serupa dengan diorang punya natural habitat. So ini sangat penting. Macam saya bagi tahu dari video sebelum ni, kalau korang bagi environment yang macam tu, diorang akan lebih happy, and then diorang akan lebih sihat, diorang akan kurang stress. So that kind of environment is very important for them. Alright? Kalau korang rasa ada nak jaga lebih daripada satu crested gecko, make sure korang tak letak crested gecko tu dalam satu enclosure yang sama. Especially bila crested gecko tu sama jantina, maksudnya lelaki sama lelaki. Sebab diorang ni sangat teritorial, sama juga mana-mana jenis haiwan. Bila lelaki sama dengan lelaki, diorang akan jadi teritorial sebab diorang nak menjaga kawasan. So bila diorang menjaga kawasan, diorang akan jaga betul lah, mungkin akan sampai bergaduh. So kita tak nak benda macam tu berlaku. So make sure you guys, bila korang nak letak dalam enclosure yang sama, ini mesti jantina yang berbeza. So macam lelaki dengan perempuan. So bila tu berlaku, ada kemungkinan diorang ni akan bertelur. So korang perlu aware dengan benda ni. So kalau korang nak diorang bertelur, so it's okay lah letak dalam enclosure yang sama. So, untuk penghabaan ataupun heat sources bagi crested gecko ni, diorang ni adalah spesies reptile nocturnal. Maksudnya dekat sini diorang ni cold-blooded animal that need to regulate their own body temperature. So dekat sini pada waktu pagi ataupun siang ataupun petang, usually kita boleh bagi dia punya penghabaan temperature lebih kurang 72 hingga 80 Fahrenheit ataupun dalam degree Celsius 22 hingga 26.5 degree Celsius. So kalau waktu malam, make sure temperature tu drop lebih kurang dalam 65 sampai 75 Fahrenheit ataupun dalam degree Celsius dia 18 hingga 24 degree Celsius. Okay?
Untuk pencahayaan ataupun lighting untuk crested gecko ni, actually diorang tak memerlukan sangat lighting ni, disebabkan diorang ni nocturnal, maksudnya dia ni aktif pada waktu malam, lebih kurang pada waktu malam. Tetapi apabila saya baca online artikel, banyak buat research and then banyak tengok YouTube video, diorang inform that you at least need to provide 5% of UVB lighting. This is because it is beneficial for their overall health condition. So ini terpulang pada korang lah, sama ada korang nak provide UVB lighting ke tidak. Tapi macam saya tak provide sangat lah, sebab saya punya lighting ni tak ada UVB sources. Tapi kalau korang rasa ini sangat penting untuk diorang punya kesihatan, korang provide. So maybe in the future I will put UVB lighting inside of the enclosure. So bila korang letak UVB lighting dalam enclosure tu, korang perlu ingat ini akan naikkan temperature dalam enclosure. So apa-apa jenis lighting yang korang letak dekat enclosure, dia akan naikkan temperature. So make sure you monitor the temperature closely, because korang tak nak ianya terlampau panas dalam enclosure tu. Sebab macam saya bagi tahu, crested gecko ni ada certain requirement untuk dia orang punya temperature. And then satu lagi, bila korang letak UVB lighting, usually UVB ni tak akan bertahan lebih kurang 3 ataupun 6 bulan macam tu lah. So korang perlu check UVB tu masih ada ke tak. Ini ada satu jenis equipment to check the UVB lighting, sama ada yang masih ada UVB ataupun tak. So kalau tak ada, korang perlu buka UVB tu. So itu benda yang korang perlu ingat. Alright. Untuk humidity crested gecko ni, cuba maintain lebih kurang 75 hingga 85%, disebabkan ini sangat penting untuk proses pengupasan kulit diorang ataupun shedding proses. So kalau diorang the humidity is lower than 50% at least, it will cause them to not have a proper shedding process. So you want to avoid that. You need to ensure that you give a good humidity to the crested gecko. So if you want to control the humidity, you can use this misting spray. And maybe if you are too busy with your work and you don't have the time to mist the enclosure, you can use auto misting spray. Itu korang boleh dapat dekat Shopee ataupun Lazada. Alright. Bila korang spray enclosure tu, make sure korang guna sumber air yang bersih, because bila korang letak sumber air yang tak bersih, bila korang spray dia, crested gecko ni ada tendensi untuk minum air droplet daripada tumbuhan yang ada dekat tumbuhan droplet air ni. So diorang akan minum air yang tak bersih. So bila diorang minum air yang tak bersih, ianya akan menjejaskan kesihatan crested gecko ni. So that is why you have to provide very clean water for the crested gecko. Cari yang dah difilter lah kalau boleh. Okay? Ataupun air kowe pun sesuai juga actually. Untuk pemakanan crested gecko ni pula, ianya sangat mudah untuk dicari, disebabkan sekarang ianya dah ada formula sendiri. So maksudnya dekat sini crested gecko ni, makanan dia tak perlukan insek apa semua. Ianya boleh depend sepenuhnya dengan dia punya powder foam formula. So nanti saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Okay. Ini suka melompat. So ini adalah contoh foam, powder foam untuk diorang punya diet. So apa yang saya dapat kat sini adalah Pangea. So dekat Pangea ni actually ada pelbagai jenis. Antaranya yang saya beli ni adalah Fix and Insects diet gecko. So macam mana nak bancuh dia adalah menggunakan air. So make sure korang bancuh dia gunakan air, jangan terlampau pekat, jangan terlampau cair. Selain daripada Pangea formula ni, actually korang boleh bagi live insects seperti roaches, cricket ataupun mealworm. Make sure bila korang bagi insects ni jangan terlampau besar. Make sure diorang dapat makan dengan saiz yang sesuai, sebab korang tak nak nanti you punya crested gecko ni tercekik ke apa kan. So bila korang bagi live insects, sometimes live insects ni tak ada banyak sangat nutrition. So apa yang korang buat adalah korang taburkan sedikit kalsium serbuk dan juga vitamin D serbuk. So ini penting untuk diorang punya overall kesihatan. Tapi kalau korang just nak bagi formula Pangea ni, actually dah cukup, sebab dalam ni dah ada dia punya sumber kesihatan. So kalau diorang just makan benda ni pun tak ada masalah. Itu yang saya baca ataupun saya tengok daripada YouTube. Untuk live insects ni, kalau korang nak bagi diorang makan live insect, korang boleh bagi lebih kurang 1 hingga 3 kali seminggu. So bila korang bagi, make sure macam yang saya bagi tahu tadi, taburkan sedikit multivitamin powder supplement add to the insects.
salutkan diorang guna powder tu, dan baru bagi diorang makan sebab ini sangat penting lah, actually the supplement untuk diorang punya overall kesihatan. Sebab macam vitamin D, diorang kadang-kadang tak dapat sources UVB lighting, so diorang dapat daripada diorang punya makanan. Okay, so kalau korang tak nak bagi live insect ataupun susah nak cari live insect, korang just boleh bagi Pangea formula tu pun dah cukup dah. Tak salah saya kalau saya tengok YouTube online dan baca artikel online, diorang boleh survive hanya menggunakan Pangea food. So make sure bila dalam enclosure tu korang letak bekas makanan dengan minuman lah dalam tu, sebab dekat situ diorang akan cari makanan dekat tempat yang korang letak. Saya letak dekat bahagian cermin enclosure saya, nanti saya akan tunjukkan. So macam bekas minuman, actually kadang-kadang diorang tak direct minum daripada tu, diorang akan direct minum daripada droplet air dekat tumbuhan. Bila korang visiting the enclosure, sometimes ada droplet air kan dekat situ, diorang akan minum. So tapi sebagai langkah jaga-jaga, why not you guys letak bekas minuman juga dalam enclosure tu. Untuk harga ataupun kos crested gecko ni, ianya bergantung kepada morph crested gecko dekat bahagian kulit dia ni. So kalau makin cantik morph dia, usually akan makin mahal lah harga dia. So range harga ni lebih kurang 300 hingga 1000 kadang-kadang. Kalau morph dia sangat-sangat cantik macam lily white, boleh bercecah lebih 1000 kot rasanya. Tapi yang saya punya ni, saya beli dengan harga 600. Ini adalah special Harlequin morph. Sebab saya suka Harlequin, so that's why I bought this crested gecko. Okay, so kalau korang nak cari crested gecko, make sure korang standby lah duit apa yang sepatutnya kalau korang berminat nak jadi crested gecko ni. Okay, dia punya morph ni actually ada pelbagai jenis morph. Yang macam yang saya tahu, macam Harlequin morph, ada special Harlequin morph, ada juga breeder morph. So ada macam jenis actually. So you guys have to do your own research what type of morph that you guys love to see on crested gecko, ataupun kalau korang nak beli crested gecko one day and then korang nak certain type of corak dekat crested gecko, you guys can search online. Okay, saya rasa saya dah banyak cover pasal crested gecko ni. Kalau saya rasa macam ada yang tak cukup pasal crested gecko ni yang saya cakap, saya maybe akan buat another video about this crested gecko. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk crested gecko punya enclosure. Saya dah siapkan dia punya enclosure pada 3 minggu yang lepas, I think 3 ke 4 minggu yang lepas, 1 bulan macam tu lah lebih kurang. So kalau korang nak tengok macam mana saya buat enclosure untuk crested gecko ni, make sure korang tengok balik my very first video. Dekat my first video tu, saya dah buat tutorial macam mana nak buat diorang punya enclosure. So kalau korang rasa nak buat enclosure yang cantik, yang sesuai untuk diorang, yang korang nak enclosure diorang sama dengan natural habitat diorang, korang boleh refer balik dengan saya punya first video. Ini adalah bioactive enclosure.
So ini adalah enclosure yang saya dah siapkan dalam berapa minggu yang lepas untuk saya punya crested gecko. Seperti yang korang tengok dekat bahagian cermin ni, saya dah letak 3 benda yang berbeza. Salah satunya adalah combo meter. So combo meter ni sangat penting untuk check temperature dengan humidity dalam enclosure ni. Dan ini pula adalah bekas makanan untuk live insect. So kenapa saya beli jenis yang macam ni? Sebab saya tak nak nanti live insect tu lari daripada bekas makanan ni. So that is why saya buat macam ni. Okey, lepas tu yang ni satu lagi adalah bekas minuman. Yang ni boleh juga jadi bekas makanan untuk Pangea punya formula sebab dekat sini diorang susah nak akses untuk Pangea punya formula sebab ianya jenis cecair. Tapi dalam ni diorang boleh akses dengan lebih mudah lah. Sebab itu saya provide 2 jenis bekas makanan yang berbeza. So ini adalah bekas makanan untuk minuman dan makanan juga, sesuai untuk letak air dan juga makanan seperti makanan cecair seperti Pangea formula. Crested gecko pun dah dekat enclosure. So sekarang ni saya tak ada apa-apa nak cakap banyak sangat. Tapi untuk video yang seterusnya, apa yang saya nak buat adalah untuk tunjuk korang another setup untuk enclosure, di mana enclosure ni adalah paludarium enclosure. Iaitu saya nak jaga satu lagi jenis reptile, iaitu crocodile. Ini antara salah satu reptile yang saya berminat nak jaga dalam my day. So I do hope that you guys stay tuned and watch my video when I release it in the future. So saya harap korang sabar sebab untuk paludarium enclosure ni ianya sangat spesifik sikit. Ianya memerlukan sumber air ataupun waterfall dalam enclosure tu. So I do hope I can build it successfully. So korang stay tune and tengok saya punya video tu dalam lebih kurang 2-3 minggu macam tu lah. Saya rasa saya dah tak ada apa-apa nak cakap berkenaan crested gecko ni sebab saya rasa saya dah banyak cerita pasal crested gecko ni. Saya rasa korang sendiri pun dah muak dengar dia. So saya harap daripada video ni, kalau korang nak beli crested gecko sendiri dan korang nak tengah research, saya harap video ni dapat membantu lah untuk decide sama ada crested gecko tu sesuai untuk korang ataupun tidak. So saya harap video ni dapat membantu korang semua untuk faham lah lebih lanjut mengenai crested gecko. So sebab saya juga masih belajar mengenai crested gecko ni, so kita sama-sama belajar. Sebab saya tak tahu banyak sangat pasal crested gecko ni, saya juga beginner level. So I do hope that this video can help you guys a lot. So kalau korang suka video ni, please subscribe and like my video and also comment on my video because by doing that you will help me a lot and support me. Alright, thank you guys.